Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Razak Haikal bin Muhammad Syukur dan nombor metrik 061756. Baik, insyaAllah pembentangan saya pada kali ini akan membincangkan berkenaan tajuk Al-Majaz Mursal. Baik, jadi ma huwa Majaz Mursal? مجاز مرسل هو كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. Baik, jadi majaz mursal ni adalah satu lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya kerana dah ada alaqah ghair musyabah, iaitu hubungan bukan perumpamaan, dan disertakan juga qarinah, iaitu alasan ataupun bukti yang mencegah dari makna asli. Di alaqah majaz mursal yang pertama yang akan dibincangkan pada kali ini ialah as-sababiyah. Ma huwa as-sababiyah? As-sababiyah huwa kaunu asy-syai'u al-manqul anhu sababi ومؤثرا في غيره وذلك فيما إذا ذكر لفظ السبب وأريد منه المسبب. Baik, jadi secara ringkasnya as-sababiyah ni adalah dengan menyebutkan sebab tetapi apa yang dimaksudkan di dalam ayat adalah musabab ataupun akibat. Contohnya ra'at al-masyah al-ghais. Ra'at Al-Masyah Al-Ghais membawa maksud binatang ternakan memakan air hujan. Perkataan Al-Ghais adalah perkataan majaz mursal dengan dan qarinah bagi ayat ini adalah ra'at yang menghalang makna hakiki, makna sebenar yang membawa maksud air hujan. Air hujan adalah kata majazi, bukan menunjukkan makna yang sebenar air hujan yang diminum, tetapi adalah rumput. Baik, jadi perkaitan antara air hujan dan juga rumput ni adalah air hujan ni merupakan sebab untuk dan rumput adalah musabab ataupun akibat daripada air hujan. Apa yang dinyatakan dalam ayat tadi, dia menyatakan sebab, akan tetapi yang ingin dimaksudkan adalah musabab. Baik, alaqah majaz mursal yang seterusnya adalah al-musababiyah. Ma huwa musababiyah? Musababiyah huwa an yakuna al-manqul anhu musababan wa athara li syai'in akhar wa dhalika fima idza dhakara lafzun al-musabbab wa uridu minhu as-sabab. Jadi musababiyah ni adalah lafaz yang mana dia menyebutkan sebab dan yang ingin dimaksudkan adalah musabab. Baik, jadi contoh ayat untuk al-musababiyah ni ialah amtarat as-sama' nabata, yang bermaksud langit menurunkan tanaman. Jadi perkataan nabata tu adalah kata majaz mursal kerana langit menurunkan hujan dan bukannya pohon tanaman. Nabata tu bermaksud tanaman. Jadi perkaitan antara nabata, tanaman dan air hujan ialah tanaman merupakan musabab dan air hujan adalah sebab. Jadi di dalam ayat tadi dia menyatakan musabab, tapi apa yang ingin dimaksudkan adalah sebab. Untuk alaqah yang seterusnya ialah al-juz'iyah. Ma huwa al-juz'iyah? Al-juz'iyah huwa tasmiyatu asy-syai'u bi ismu juz'uhu bi an yatliqu al-juz'u wa yuradu al-kullu. Ringkasnya al-juz'iyah ini di dalam ayat ingin menyatakan sebahagian, sedangkan yang ingin dimaksudkan adalah keseluruhan. Baik, contoh ayat bagi alaqah ini ialah di dalam surah Muzammil ayat 1 hingga 2. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dengan bawa maksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam selain dari sedikit masa. Jadi perkataan qumi ataupun al-qiyam ni adalah lafaz juz'u ataupun lafaz sebahagian. Tapi yang ingin dimaksudkan dengan al-qiyam ni adalah solat pada waktu malam. Baik, alaqah majaz mursal yang seterusnya ialah al-kulliyah. Ma huwa al-kulliyah?
الكلية هو تسمية الشيء باسم كله وذلك فيما إذا ذكر لفظ كل وأريد منه الجزء. Baik, perkataan ayat al-kulliyah ni ingin dia menyatakan secara keseluruhan, sedangkan apa yang dimaksudkan adalah sebahagian. Baik, seperti contohnya ayat al-kulliyah syarabtu ma'uz zamzam. Bermaksud saya minum air zam-zam. Perkataan ma'uz zamzam tu merupakan majaz mursal dengan kaitan kullu ataupun keseluruhan. Dan qarinahnya adalah secara logiknya manusia tidak akan mampu minum air zam-zam secara keseluruhan. Baik, jadi alaqah majaz mursal kita yang seterusnya ialah al-haliyah. Ma huwa al-haliyah? Al-haliyah huwa kaunu asy-syai'u halan fi ghairihi. Wa dhalika fima idza dzakara lafzun al-hal wa uridu al-mahal lima bainaha min al-mulazamah. Baik, jadi ringkasnya al-kulliyah ini di dalam ayat ingin menyatakan apa yang ada di tempat itu, tetapi maksud sebenar yang diinginkan adalah tempat itu sendiri. Seperti contohnya innal abrara lafi na'im, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan tetap berada di dalam syurga yang penuh nikmat. Baik, jadi perkataan fi na'im adalah majaz mursal yang membawa maksud nikmat. Di dalam ayat menyatakan nikmat, tetapi yang ingin dimaksudkan sebenar adalah tempat kenikmatan itu, iaitu jannah. Seterusnya alaqah majaz mursal kita ialah al-mahaliyah. Ma huwa al-mahaliyah? Al-mahaliyah huwa kaunu asy-syai'u yahmilu fihi ghairihi wa dhalika fima idza dzakara lafzul al-mahal wa uridu bihi al-halu fihi. Alaqah mahaliyah ini di dalam ayat menyatakan tempat, akan tetapi yang ingin dimaksudkan adalah apa yang ada pada tempat tersebut. Seperti contohnya falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah, yang membawa maksud kemudian biarlah dia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya, sedangkan kami pula akan memanggil malaikat zabaniyah. Baik, jadi lafaz majazi untuk ayat ini adalah an-nadiyah, yang membawa maksud tempat berkumpul. Di dalam ayat menyatakan an-nadiyah, tetapi yang ingin dimaksudkan adalah fariq ataupun apa yang ada pada tempat tersebut. Baik, alaqah majaz mursal kita yang seterusnya adalah i'tibaru ma kana. Ma huwa i'tibaru ma kana? Huwa anna yusamma asy-syai'u al-musta'mal biismu ma kana alaihi fi al-madi. Bahawa maksud di dalam ayat menyatakan keadaan sesuatu yang terdahulu, akan tetapi apa yang dimaksudkan adalah keadaan yang sekarang. Contohnya syarabtu bina, yang bermaksud saya minum kopi. Baik, lafaz majazi untuk ayat tadi adalah al-bunna, yang bermaksud serbuk kopi. Serbuk kopi tidak boleh diminum tanpa dicampur air. Jadi qarinahnya adalah berpandukan logik akal, yang mana ungkapan yang sebenar ingin disampaikan ialah syarabtu al-qahwa, saya ingin minum air kopi. Dan kaitan antara kata majazi iaitu serbuk kopi dengan makna sebenar ialah air kopi, iaitu kaitan antara perkara yang dahulu dengan keadaannya yang sekarang. Dan alaqah majaz mursal kita yang terakhir pada kali ini ialah i'tibaru ma yakun. Ma huwa i'tibaru ma yakun? Wa huwa an yusamma asy-syai'u musta'mal bi ismu ma yu'awwalu ilaihi fi al-mustaqbal. Yang bermaksud keadaan ayat yang menyebut keadaan yang akan datang, akan tetapi apa yang dimaksudkan adalah keadaan sekarang. Baik, jadi contoh untuk ayat yang i'tibaru ma yakun seperti di dalam surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
yang membawa maksud sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan wafat dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Jadi lafaz majazi untuk ayat ini ialah mayitun, dan qarinah ataupun bukti adalah unsur logik kerana pendengar dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang yang dinyatakan dengan lafaz wafat, sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup. Dan kaitan antara kedua makna ini adalah kaitan antara perkara yang akan datang, kerana tidak ada seorang pun insan yang akan kekal abadi. Baik, sekian saja pembentangan saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.